Okey, jom belajar cara buat sabun. Kak Pia guna minyak masak cap saji, timbang minyak masak secukupnya. Sebelum tu panaskan dulu air dalam kuali lain macam Kak Pia buat tu. Teknik double boiler. Okey, timbang minyak secukupnya. Lepas tu Kak Pia guna stearic acid. Stearic acid ni bahan biasa yang orang buat sabun. Kalau korang tengok label-label dekat sabun ketul-ketul sabun mandi kat kedai tu, mesti ada tulis stearic acid. Timbang secukupnya je. Nanti kalau korang nak resepi ni Kak Pia tarik nanti Ni Kak Pia buat ni 2 kilo. Sabun base dapat 2 kilo. Minyak tu tadi Kak Pia timbang 560 gram je. Okey, lepas tu letak dalam kuali tu. Jangan lupa tutup dia Okey, lepas tu kita timbang air pula. Air ni Kak Pia pakai air paip je. Tapi untuk lebih bagus boleh boleh juga nak pakai air air mineral tu. Ikut sukalah. Jangan pakai air teh, kopi sudahlah ya. Timbang secukupnya sahaja. Kalau terlebih nanti kita boleh sedut balik air tu pakai apa benda tu? Benda apa yang sedut-sedut tu? Pakai benda tu. Apa nama tu? Okey. Lepas tu timbang LYE. Kalau nak buat sabun keras, kan Kak Pia nak buat sabun ketul tau. Pakai sodium hydroxide. Timbang secukupnya je. Untuk buat 2 kilo sabun ni Kak Pia pakai 136 je LYE ni. 136 gram. Okay, timbang pelan-pelan je, jangan terlebih. Tapi kalau terlebih masuk, boleh ambil balik. Dengan sudu tu ambil balik, buanglah, jangan simpan balik dalam bekas tu. Kalau dah terlebih masuk dalam air tu, ambil dengan sudu, buang je. Okey, lepas tu Kak Pia pakai citric acid. Citric acid ni fungsi dia untuk menurunkan pH. Kalau sifat dia terlalu berasid sabun kita tu, dia akan naturalkan sikit pH sabun kita tu. Sikit je citric acid ni, dia macam limau je tau, masam. Nama je citric acid. Kalau dalam cuka kita makan tu pun citric acid juga benarnya. Okey, kacau-kacau sikit dalam periuk tu. Okey, tu. Nampak tu. Stearic acid campur dengan minyak. LYE kita tu nanti pelan-pelan kita kacau. Itu sangat panas tau air campuran LYE dengan air tadi tu. Dia sangat panas. Jadi kalau biasalah ibu-ibu kan biasa main benda-benda panas kat dapur kan. Kacau-kacau pelan-pelan je Okey, sekarang kita nak timbang 3 benda. Iaitu sorbitol, glycerin dengan isopropyl alkohol. Sorbitol ni kita boleh buat sendiri tau. Kalau kita beli memang ada jual bahan sorbitol ni. Sorbitol ni ialah gula campur air. Kalau kita beli kat Shopee ada type je sorbitol, nanti dia keluar. Tapi daripada beli baik buat sendiri. Cara dia senang je. Tahu air panas. Contoh kalau kita nak buat setengah kilo sorbitol, air panas separuh, gula separuh. Jadi maknanya 250 gram air panas, 250 gram gula. Kacau-kacau jadilah dia larutan sorbitol. Ini gula Kak Pia. Kak Pia taruh gula tu Gula campur air jadi larutan sorbitol. Jangan terkejut. Okay, timbang secukupnya je. Kalau korang nak buat lebih pun boleh buat kacau banyak-banyak sekali arung. Setengah kilo air, setengah kilo gula tu. Kacau serentak sekali arung. Lepas tu simpan dalam botol. Nanti nak guna senang. Boleh juga buat macam itu. Tapi Kak Pia buat ni ngam-ngam untuk resepi yang Kak Pia nak tunjuk ni. Okay, kacau-kacau sampai gula tu larut. Ini LYE kita ni dah larut kan, nampak tu. Tadi dia putih macam susu kan. Sekarang dia dah putih macam air paip kan. Itu maknanya dia dah comel dah tu. Dia dah larut semua dah tu. Okey, jom kita tengok minyak kita apa jadi. Okey, dia belum larut sepenuhnya. Benda apa nama tu? Stearic acid tu. Kita kena tunggu sampai stearic acid tu larut sepenuhnya dalam minyak kita tu. Okey, larutan sorbitol kita ni dah siap.
Masa ni korang nak menyanyi, nak menari, bolehlah. Nak tunggu dia lambat sikit kan. Okey, lepas ni kita nak timbang glycerin. Timbang glycerin secukupnya. Oleh kerana Kak Piah nak buat 2 kilo sabun, Kak Piah pakai 200 gram glycerin. Glycerin ni bagus tau untuk kulit. Dia membantu melembabkan kulit. Okey, sekarang ni Kak Piah sedang cari isopropyl alkohol 99%. 99%. Kalau pakai kurang daripada 99% dia tak akan jadi. Dia gunanya untuk melarutkan ketulan sabun-sabun kita tu nanti. Ada orang dia tak campur serentak macam Kak Piah buat ni. Kak Piah campur semua serentak. Sorbitol, glycerin, isopropyl alkohol tu Kak Piah campur serentak 3 dalam 1. Ada orang dia buat one by one. Dia sukat, dia buat 3 bekas. Dia buat 3 bekas. Kak Piah malas nak buat 3 bekas campur sekali arung. Boleh juga. Okey, kita tepikan dulu larutan 3 dalam 1 kita tu. Sekarang ni kita nak campur minyak ni. Minyak ni kita nak campur dengan LYE kita tu. Okey, nampak tu? Dia dah larut semua, dah stearic acid kita dah larut semua dalam minyak. Okey, sekarang kita nak campurkan LYE dengan minyak. Tengok proses magic dia jadi macam mana ya. Kan cair kan minyak tu? Okey tu. Jangan tertukar bekas jangan tertukar bekas tu. Okey, masukkan LYE kita ke dalam minyak tu. Pelan-pelan kacau-kacau. Nampak tu dia dah jadi ketulan-ketulan kan, macam buat magic kan. Kacau hingga sebati semua benda dalam tu. Sampai minyak tu dah tak ada. Okey. Nampak? Dah tak ada minyak kan? Dah jadi ketul-ketulan sabun tu. Itu nama ketulan sabun lah tu, tapi belum siap lah. Ini masih kita kena campur lagi bahan yang 3 dalam 1, dah bekas lagi 1 tu. Okey, kacau-kacau rata. Nanti letak balik atas dapur kita tu, double boiler lagi. Ini korang janganlah pakai tangan pula Pakai macam yang Kak Piah pakai tu lah, spatula, sapu-sapu. Janganlah pakai tangan pula, kuat benar tak. Okey, tutup balik, letak balik atas dapur. Okey, atas dapur tu sekejap je, dalam 5 minit je macam tu. Supaya dia panas balik kan. Sekarang ni oleh sebab Kak Piah nak buat sabun sulfur, Kak Piah akan timbanglah sulfur dengan kapur baruh apa semua tu. Kalau nanti korang nak buat sabun biasa, tak nak buat sabun herba, ramuan dalam tu pun dah cukup dah. Faham? Contoh kalau nak buat sabun manjakani, taruh serbuk manjakani. Kalau nak buat sabun tongkat ali, taruh serbuk tongkat ali. Kalau nak buat sabun apa lagi? Taruh je benda-benda nak dibuat tu. Sebab sekarang Kak Piah nak buat sabun sulfur. Okey, Kak Piah letak kapur bagus. Okey, lepas tu nanti Kak Piah letak sulfur. Tu tumbuklah dulu ya, sebab kapur bagus kan ketul-ketul kan. Okey, timbang secukupnya. Resepi lengkap untuk sabun sulfur tu Kak Piah tak ceritalah kat sini. Sekarang Kak Piah nak cerita pasal cara nak buat sabun ni, soap base tu. Kalau pandai buat soap base yang Kak Piah tunjuk dalam periuk tu, kalau pandai buat yang tu, macam-macam sabun boleh buat. Nak buat sabun mandi, sabun basuh baju, sabun basuh pinggan, semua boleh buat dengan teknik ni. Bila kita siap masak je nanti, bila dah keras, terus boleh guna. pH dia cantik. pH dia tu dalam 7-8 macam tu. Cantik. Nanti Kak Piah tunjuk cara nak nak test pH level sabun tu. Kita pakai kertas pH apa ni nama dia, pH tester. Okey. Kacau-kacau dulu, keluarkan wap-wap dari dalam periuk tu. Ini larutan 3 dalam 1 yang dalam bekas ni. Masukkan pelan-pelan tau ke dalam periuk ni. Kalau masuk sedebuk banyak-banyak macam tu, takut jadi apa, macam didih-didih, takut kena tangan kita kan.
Walaupun dia dah tak masuk dalam api, walaupun kita tak tahu di atas dapur gas tu, tapi apabila larutan 3 dalam 1 kita ni masuk dalam periuk tu, dia akan jadi macam didih-didih itu sikit. Kalau kita letak serentak banyak-banyak, takut pula kena tangan. Jadi taruh pelan-pelan je. Pelan-pelan je masuk kat dalam periuk tu. Okey, kacau-kacau-kacau. Kacau-kacau pelan-pelan je. Kalau nak letak banyak-banyak terus, nanti dia jadi, kalau orang Terengganu kata apa, bobok-bobok. Bobok tu macam, alah macam mana bobok. Okey. Taruh pelan-pelan. Nampak tu? Dia nampak dia punya macam mendidih kan. Tapi macam mana? Bukan kita tahu atas api. Sebab sabun kita tu panas kan. Okey. Nampak tak dia dah mencair sikit dah. Sabun kita tu dah mencair sikit dah kan. Okey, kacau-kacau. Lepas ni kita blend dia. Okey. Okey, sediakan blender Kalau tak pakai blender, buat resepi yang sekarang ni Kak Pia sedang buat ni susah sikit. Tapi boleh je pakai wrist tangan tu kan. Tapi lamalah sikit nak menghancurkan ketulan-ketulan sabun kita tu. Kalau pakai hand blender macam ni cepat sikit, proses dia cepat sikit. Kalau tak ada hand blender, buat pakai senduk apa yang orang kacau telur tu, wrist pakai tu pun boleh. Cuma memakan masa lah sikit. Kalau buat benda ni 5 minit, kita kacau tangan pakai wrist tangan tu mungkin dah dalam jadi 20 minit agaknya gitu. Okey. Dah blend dia tu. Tak letak herba-herba lain. Sabun kita tu dah. Tapi letaklah pewangi kan. Kalau tak alahan kulit pewangi ataupun pewangi tu membuatkan kulit kita jadi bersih. Saya pakai pewangi. Terus masukkan sabun tu dalam bekas. Bila dia dah hancur kan ketelan sabun tu. Kalau kita tak nak letak herba lain, tak nak letak pewangi, dah boleh guna dah. Tapi kalau nak lebih wangi, lebih comel, boleh taruh pewangi, tambah sikit pewarna. Atau nak buat sabun herba lain, masuk je herba apa yang kita nak. Ni resepi free Kak Pia bagi, tutorial free. Kalau korang buat, korang pandai, korang buat niaga, okay, Kak Pia halalkan resepi ni. Buatlah, Kak Pia dapat pahala sikit-sikit pun, insyaAllah cukup lah. Okey, sekarang ni sebab Kak Pia nak buat sabun sulfur kan. Jadi Kak Pia letak serbuk sulfur dengan kapur bagus. Sulfur dan kapur bagus ni bagus tau untuk kulit. Sabun sulfur ni Kak Pia buat khas untuk penyakit kulit. Contoh macam eczema, gatal-gatal, jerawat pun boleh. Panau, apa benda lagi jenis-jenis penyakit kulit. Buat mandi lah, buat basuh muka semua boleh. Anak Kak Pia dulu kan eczema kan, yang perempuan tu. Alhamdulillah lah pakai sabun ni. Lepas tu Kak Pia pakai buat krim sulfur. Resepi macam gini juga tapi bentuk krim kan. Alhamdulillah menjadi hilanglah penyakit eczema dia tu. Tadi tu Kak Pia letak wangian hilang-hilang. Tapi Kak Pia suka. Best bau dia. Bau macam bau bunga kat kubur tu. Okey, blend lagi supaya serbuk sulfur dengan kapur bagus tu sebati kat dalam tu ya. Okey. Lepas ni kita boleh bekukan dia dalam bentuk bulat-bulat tu.